Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Selepas kita seluruh rakyat Malaysia dikejutkan, digemparkan dengan keputusan PAS untuk berhimpun ataupun bersolidariti untuk Najib Razak. Ada yang kata ini mungkin drama politik, mainan politik dan sebagainya. Kita pun tak tahulah PAS ini sebenarnya ikhlas nak bebaskan Najib, nak memperjuangkan Najib, ataupun hanya game semata-mata, ataupun hanya permainan dan drama semata-mata. Bukankah UMNO dan PAS hari ini sedang dalam mempunyai hubungan yang tidak berapa baik? Sedangkan UMNO di dalam kerajaan, manakala PAS pula di dalam Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Dan di dalam Perikatan Nasional sebagai pembangkang itu, ada Parti PAS, ada Parti Bersatu dan Gerakan. Manakala UMNO pula bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi saudara-saudara, akhirnya pemimpin Bersatu dalam satu kenyataan berita daripada Malaysia Kini telah menyuarakan kekesalan mereka. Pemimpin Bersatu kesal penglibatan PAS dalam himpunan sokong Najib. Wow, adakah ini bermulanya pecah dan retaknya hubungan di antara Bersatu dan PAS? Kalaulah perkara ini berpanjangan, adakah Bersatu bertindak untuk mengeluarkan PAS daripada PN dan memecat semua kepimpinan PAS di dalam PN dan akhirnya PN bubar? Sedangkan PAS adalah parti yang paling banyak ahli parlimennya di dalam Perikatan Nasional, walaupun Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, yang memegang jawatan tertinggi dalam PN. Saudara-saudara, seorang pemimpin Bersatu meluahkan rasa kecewa apabila PAS merancang mengadakan perhimpunan untuk menyokong bekas PM Najib Razak. Setiausaha PN wilayah Persekutuan Mahathir Mohamad Rais menyifatkan penglibatan pembangkang dalam perhimpunan itu sebagai mengecewakan dan berbaur politik oportunis. Perhimpunan ini melambangkan isu yang lebih besar dalam politik Malaysia. Pemimpin dari kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, lebih menumpukan kepada mengekalkan pengaruh daripada menangani kebimbangan rakyat. Rakyat hanya menjadi penonton dalam teater politik di mana golongan berkuasa saling melindungi antara satu sama lain tanpa mengira pihak mana mereka berada. UMNO dan PAS baru-baru ini bersetuju mengadakan perhimpunan setia kawan untuk Najib pada 6 Januari. Nah, inilah persoalannya. PAS sudah menyuarakan kekesalan. Bagaimana pula dengan komponen PHBN, komponen Kerajaan Perpaduan? Adakah mereka pun akan kesal dengan keputusan UMNO bersetuju untuk bersama-sama dengan PAS di dalam mengadakan perhimpunan setia kawan ini? Nah, inilah perkara ini berpanjangan. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, pada tahun 2024 terdapat beberapa kepimpinan ataupun legenda pemimpin di Malaysia ini yang telah pergi meninggalkan kita. Antara tokoh-tokoh yang hebat yang disegani ramai. Tokoh terkemuka yang pergi pada 2024. Bagi saya di dalam tulisan ini, di dalam berita artikel daripada FMT bertarik 31 Disember ini, bagi saya mungkin antara yang disenaraikan di sini sudah pasti adalah pemergian yang mengejutkan Tun Mahathir sebagai negarawan, sebagai bekas Perdana Menteri, kerana di dalam senarai yang telah pergi pada tahun 2024 adalah sahabat karib Tun Mahathir sendiri. Ini pasti bukan saja pemergian yang mengejutkan Mahathir, tapi juga pemergian yang mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Antara yang tersenarai termasuk dua bekas menteri,
tokoh demokrasi, seorang pegawai polis, penyanyi, dan rahib. Sepanjang 12 bulan ini, Malaysia menyaksikan kehilangan ramai individu terkemuka yang membantu membentuk negara dengan cara tersendiri. Sebelum 2024 melabuhkan tirainya, FMT mengimbas kembali kehidupan dan era mereka yang pernah berkhidmat serta melindungi negara. Selain individu yang pernah menyumbang kepada pembangunannya, sama ada dari segi sosial atau ekonomi. Pertama, T. Ananda Krishnan, 86. Daim Zainuddin, 86 tahun. Manjit Singh Dillon, 82 tahun. Raja Petra Kamarudin, 74 tahun. JJ, penyanyi Kefri, 67 tahun. Nur Farida Arifin, 76 tahun. Hanif Omar, 85 tahun. Joseph Kuruk, 79 tahun. Sister Enda Ryan, 95 tahun. Anti Bersih, 78 tahun. Abdul Taib Mahmud, 87 tahun. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini adalah antara beberapa pemimpin dan tokoh-tokoh yang telah membentuk negara dengan caranya tersendiri. Dan bagi saya ini pasti satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia juga. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah mungkin perhimpunan yang dilakukan ataupun mana-mana perhimpunan untuk menunjukkan rasa tak puas hati rakyat ataupun rasa tak puas hati kepimpinan politik di Malaysia? Antara perhimpunan yang pasti mengejutkan adalah gabungan daripada parti-parti kepimpinan politik di Malaysia. Yang menariknya, ada satu gesaan ataupun mungkin satu ajakan daripada kepimpinan pembangkang, iaitu Parti PAS, yang mengajak UMNO, PKR dan Amanah berhimpun. Saudara-saudara, pemuda PAS ajak UMNO, PKR, Amanah berhimpun, bantah Hana Nga. Adakah ini permulaannya kepada kerjasama baru? Wah, andai kata perhimpunan ini dilakukan, adakah ini satu bermulanya kerjasama yang baru sehingga mungkin pada masa kedepannya boleh membentuk kerajaan daripada kepimpinan PAS, UMNO, PKR dan Amanah? Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, tiada disebut di EP di sini kerana perhimpunan ini untuk membantah kepimpinan DAP yaitu Hanayo dan juga Nga. Timbalan Ketua Pemuda PAS, Muhammad Hafiz Subri, berkata, himpunan itu melangkaui politik demi mempertahankan hak umat Islam. Sebelum saya teruskan berkaitan dengan berita ini, tajuk berita ini, apa respon dan komen Anda? Silakan komen di bawah. Pemuda PAS membelawa sayap UMNO, PKR dan Amanah menyertai himpunan Aman membantah pihak mengganggu gugat keharmonian umat Islam di Malaysia. Timbalan ketuanya Muhammad Hafiz Sabri berkata, himpunan Bangkit Ummah, anjuran Pemuda PAS Bersatu dan beberapa NGO Islam di Masjid Jamek, Kampung Baru dijadual 2.30 petang melangkaui politik demi mempertahankan hak umat Islam. Kita mengalu-alukan semua entiti, tidak kira siapa, untuk bersama. Isu ini bukan soal politik. Ini isu umat Islam dan semua berhak bersuara, memberi pandangan dan bantahan. Adun Manjoy itu berkata, pihaknya sudah memaklumkan rancangan penganjuran himpunan itu kepada polis dan antara isu akan dibangkitkan ialah bantahan terhadap Menteri Belia dan Sukan, Hanayo, serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming. Adakah dengan ini dua kepimpinan DAP ini ataupun daripada kerajaan ini berisiko untuk dipecat? Tapi bagi saya, saudara-saudara, kita tunggulah apa komen dan pandangan dan penerimaan daripada PMX sendiri. Bila PM dah bersuara,
barulah kita dengar dengan baik-baik. Saudara-saudara, apa komen Anda?